السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitulah syaitan-syaitan daripada jenis manusia dan juga daripada jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan itu. Surah Al-An'am ayat 112. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari yang mulia ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah zuhur yang kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan jalan ataupun petunjuk yang telah diakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut humma ana alaihi wa ashabi, itulah mereka yang mengikut perjalananku dan perjalanan para sahabatku, yang dikatakan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita berada di dalam penghujung betul-betul hujung Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal yang kita baru saja menyambut, memperingati keputraan baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah kepada kita manusia untuk membawa rahmat, membawa petunjuk, membawa keberkatan hidup kita di atas dunia ini. Nah, sebab itulah kalau kita benar-benar memahami dan menghayati kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari sirah an-nabawiyah, maka kita akan mengenali baginda dengan secara terperinci. Walaupun kita lihat Barat suka mengkreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai tuduhan. Ya, dikatakan Muhammad adalah seorang manusia yang membawa ajaran daripada syaitan. Itu di antara tuduhan-tuduhan Barat. Muhammad pembawa perpecahan. Muhammad membawa permusuhan, pergaduhan, peperangan. Muhammad mengajak manusia menuju neraka Allah, macam-macam.
Itulah kita lihat di dalam buku-buku karangan para ulama, para sejarawan menceritakan kepada kita betapa jahatnya Barat yang telah melabelkan Nabi kita sebagai dengan label-label yang cukup buruk. Muhammad kahwin 2-13 orang. Bagaimana dia boleh kahwin dengan kanak-kanak yang 9 tahun katanya. Ya, kalau kita buka dalam catatan-catatan para penulis yang mengkaji bagaimana di dalam buku-buku orang Barat menuduh Nabi. Walaupun kita tahu, ya, ada di antara tokoh-tokoh Barat yang menyanjung baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menulis dalam buku-buku mereka betapa Muhammad manusia yang terbaik, manusia insan contoh dan sebagainya. Akan tetapi tidak kurang sedikit, maknanya banyak mereka-mereka yang menuduh Nabi kita dengan tuduhan yang buruk, tuduhan yang jahat. Di antara kalau kita lihat, ya, di mana di sebuah gereja San Petronia di kota Bologna, Itali, di tengah-tengah Itali, ya. Jadi dibuat sebuah gambar, yakni seorang yang hina, maknanya terlentang di atas tanah dalam keadaan diseksa di dalam neraka dengan beberapa bentuk yang seksa yang amat buruk. Dan di samping gambar itu, replika itu, diletakkan nama Nabi kita Muhammad. Ianya dibuat pada tahun 1415 Masihi. Nama pelukis tersebut adalah Giovanni da Modena, nama dia. Ini di Itali. Dan masih menjadi pertikaian di antara gereja dan masyarakat. Itu maknanya dah lama dah penghinaan terhadap Nabi ini dah berlaku lama. Jadi kita kena ingat, kita perlu mensucikan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab tanpa baginda siapalah kita. Tanpa baginda, macam mana Allah nak tumpahkan kasih sayang kepada kita. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta dengan Allah supaya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menyatakan kamu ni nabi. Macam mana nak jadi umat nabi yang lain? Nah, kerana apa? Kerana kelebihan yang ada kepada kita. Dan itulah Nabi sebut orang yang paling bahagia, orang yang paling aku kasih, ialah umat-umat aku yang lahir selepasku, yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka tetap beriman kepadaku. Itulah umat yang terbaik. Mana kita lah, mudah-mudahan, tuan-tuan. Ya, berbanding dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tengok Nabi hari-hari, lawan Nabi, tak ada rega satu sen. Baik kita, mudah-mudahan termasuk di kalangan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satunya, kita kena sayang kepada batang tubuh Nabi, dan kita kena ikut ajaran Nabi. Ya, kita kena menolong dakwah Nabi, menolong menegakkan Islam dalam semua aspek, sama ada ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dan menyanjung tinggi pewaris Nabi, iaitulah para ulama. Akrimul ulama, kata Nabi, fa innahum warasatul anbiya wa man akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ya, muliakan olehmu akan ulama, kerana mereka itu adalah pewaris Nabi. Nabi iktiraf dalam hadis, mana-mana ulama yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ajaran Nabi, Quran dan hadis, maka mereka adalah pewaris Nabi, yang mewarisi bukan dengan darah daging keturunan, tetapi dengan tugas para ulama itu adalah menyampaikan risalah Allah. Sebagaimana Allah sebut, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah ni nabi-nabi, termasuklah orang mengikut jejak langkah Nabi. Mereka itu tidak takut, dan mereka takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai
yang menghitung, mana sebagai penghitung. Ya, itulah disebut oleh Allah tugas nabi-nabi. Dan dalam ayat yang saya bacakan mula-mula tadi menyebut bagaimana setiap nabi ada seteru, ada musuh. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Siapa seterusnya? Asyayatin. Syaitan. Syaitan dia pula dua. Kata Allah. Syaitan minal ins wal jin. Syaitan hak lawan Nabi tu ada syaitan jenis manusia. Kata Allah. Ya. Kita ingat syaitan ni hak tak nampak je. Allah kata hak orang lawan Nabi ni syaitan juga. Cuma jenis manusia. Kepala hitam. Dan juga al-jin yang jenis tak nampak, iaitulah jin. Yang maknanya syaitan-syaitan ni adalah perangai orang yang menentang ajaran Nabi, itulah syaitan. Nah, orang yang melawan syariat Nabi bawa, itulah dia syaitan. Nah, itu dalam ayat Al-An'am ini menyatakan bagaimana Allah menyebut syaitan daripada dua jenis. Dari syaitan daripada jenis manusia dan juga daripada jin. Minal jinnati wan nas pun sama juga. Nah, dalam Qul a'udzu birabbin nas tu. Dan banyak lagi lah bagaimana kalau kita buka dalam buku-buku catatan para sejarawan Islam menyebut bagaimana ya musuh-musuh Islam ni membawa perkara-perkara yang palsu terhadap Nabi, lalu ditulis dalam buku-buku mereka untuk mengkambing hitamkan Nabi, untuk menconting arang kepada Nabi, dan supayanya kerana dia takut kepada kalau dia bercakap benda yang betul, nescaya orang tidak akan ikut agama mereka, orang akan ikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Walaupun Allah sebut dalam Quran akan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, Yahudi Nasrani, ya, dia kenal Nabi kita ni lebih daripada kenal anak mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran. Tetapi wa inna fariqan la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, tetapi mereka itu menyembunyikan kebenaran, walaupun mereka tahu benda itu benar. Betul, kita tengok tak pelik tuan-tuan. Sekarang ni di mana negara digegarkan dengan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal masuk Islam. Nah, apa ni anak George Bush, adik. Saya tak ingat dah. Adik George Bush. Anak George Bush ke adik George Bush? Yang terbaru anak lepas tu orang-orang masyhur lah, orang famous. Ya. Bintang apa ni yang kuat anti-Islam dulu di orang apa ni? Perancis ke? Saya pun tak ingat sangatlah. Ada 2-3 orang yang cukup anti kepada Islam. Akhirnya dia baca Islam, dia kaji Islam, dia bahawa dia dapati Islam lah agama yang sebenar. Cuma yang kita peliknya orang Islam nak tukar, tak nak jadi Islam. Nah, itu jadi pelik dalam negara kita. Jadi itulah di antara, kalau saya nak sebut banyak lah tuan-tuan, tokoh-tokoh yang termasuklah Paul Benedict, ya, yang ke-15 di barat. Juga dia kata, tunjuk pada aku apa yang disembahkan oleh Muhammad sampai sekarang. Tak ada apa yang Muhammad bawa, kata dia. Nah, itulah di antara yang kita lihat tuduhan-tuduhan dalam buku-buku yang dikarang oleh mereka yang menuduh Nabi kita sebagai orang yang tidak berguna lah. Maknanya pengacau lah, seolah pengacau kepada mereka. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini kita sambung tuan-tuan. Kata dia muka surat 87, makrifah dengan malaikat. Jadi dia kata mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang termaktub dalam Quran dan hadis, mereka yang makrifah kepada perkara-perkara berikut. Orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang yakin dengan rukun-rukun iman ataupun apa yang ada dalam Quran dan hadis, pertamanya mestilah pertama makrifah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini mengenal Allah. Daripada asas inilah para ulama menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Ya, ulama sebut. Ya, perkara yang awal-awal mengenal Allah. Macam mana? Mengenal sifat Allah. Mengenal asma'ullah. Ya, sifat Allah yang diambil, dicedok daripada, dinaqal daripada Al-Quranul Karim.
wujud, kidam, bapa tu bukan ulama saja-saja reka, tetapi diambil daripada Al-Quran berdasar kepada dalil ayat-ayat Quran. Kerana apa? Terutama kita orang yang tidak mengerti bahasa Arab, bila kita baca Quran, qul huwallahu ahad, kita tak boleh tafsir macam mana ahadnya Allah. Katakan Allah itu esa. Esa macam mana? Nah, esa macam sebuah buku ke? Ataupun ahad ni mana satulah. Tapi dalam bahasa Melayu dipanggil esa. Satu dengan esa lain, tuan-tuan. Apa beza, tuan-tuan, satu dengan esa? Kalau orang Kelantan dia panggil so. So tu lain so. Tapi orang sini panggil satu, one. India panggil one. Nah, tu. Nah, satu dengan esa lain. Apa beza? Satu ni, tuan-tuan, dia boleh jadi setengah. 1/2. Di segi bahasa ya. Esa tu lain. Boleh jadi 1/6, 1/10. Apa Allah Ta'ala kita tak boleh panggil satu? Kalau satu, Allah boleh belah 10. Boleh belah 30. Macam Datuk Mazlam, belah 16, kerak 16 kan. Tu satu. Esa tak menerima bahagi. Tu bahasa. Tu ulama dia tak situ, walaupun ahad, maknanya satu. Tapi dari segi Melayunya, esa. Esa ni nak belah tak boleh, nak berak kerak tak boleh, nak kisik tak boleh, nak apa-apa tak boleh. Sebab dia bukan jenis berjirim macam cawan ini. Dia adalah zat wajibal wujud. Jadi kita nak kenal dengan baca Quran, mungkin tak kenal. Itulah ulama meletakkan sifat bagi Allah tu, esanya macam mana? Wajib diterangkan satu-satu. Nah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Tidak ada zat yang serupa dengan Allah. Kam muttasil dan kam mumpasil dipanggil dalam kaedah ilmu tauhid. Bilangan yang berhubung, bilangan yang bercerai. Ini tidak ada pertama sifat Allah tidak 2, 3. Habis yang wujud kidam bakok tu. Nah, itu bilangan pada kita. Nah, kita nak belajar bilangan 1, ini 2, ini dah. Adapun Allah tetap sifat itu hanya esa pada Allah, satu pada Allah. Nah, tak boleh menerima bahagi. Ya, itulah maknanya. Jadi sebab itulah ulama dia karang. Di antaranya Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi. Mencedok daripada Al-Quran lalu dimuatkan dalam namanya Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dia kata 13 yang wajib kita tahu, 13. Ada kata Abu Mansur kata 20. Ya, mana tidak wajib hafal, tapi wajib tahu Allah tu siapa. Tak dapat tidak, kena belajar juga daripada awaluddin ma'rifatullah. Jadi yang pertama kita dah bincang sebelum ini, ya, bagaimana kemuliaan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi makrifat dengan zat Allah yang tidak menerima bahagi, yang tidak bertempat, yang tidak bermasa. Sebab dia bukan berjirim. Kalau dia berbentuk berjirim, bertongkol, bulat, lepeh macam ni, dia mesti memerlukan suatu ruang untuk dia duduk. Makhluk lah tu. Nah, macam kita kata, datang dalam fikiran kita, Tuhan ni macam ni, Tuhan ni macam ni. Semuanya adalah makhluk. Ya? Sebab apa? Sebab boleh dibentuk, boleh dilukis. Kan? Tuhan ni laisa kamitslihi syai', tidak seumpama suatu, kan? Wa huwas samiul basir. Kalau benda yang bulat macam ni, dia mesti ada memerlukan ruang duduk kat satu tempat tu. Itu mana? Tuhan bukan jenis tu. Itu mana kita nak kenal Tuhan tu. Bukan duk congok situ dah. Macam Tuhan orang lain. Kan? Kalau itu dia memerlukan tempat yang kosong dia nak duduk. Bila botol duduk sini, botol lain tak boleh duduk dah, tuan-tuan. Ada lagi botol lain duduk di situ? Tak ada dah. Tuan-tuan duduk congok situ, orang lain tak boleh pergi duduk. Itu memerlukan ruang yang kosong. Dalam alam ini untuk dia berada. Dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu ma'qulah. Dalam ilmu tauhid, ya, mengenal
mengenal di antara baru dengan qadim. Ya, satu ilmu. Ilmu tu orang belajar di pondok-pondok, di Patani biasa orang belajar. Di pusat-pusat pengajian yang besar lah ada, ya. Pak, kita ni jarang nak baca kitab tu. Nah, tak ada masa tuan-tuan, tak peluang, tak ada masa nak belajar. Cukup belajar, sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup kitab memang. Nah, habis-habis balik, nifas, puasa, zakat, haji, tutup pula, buka baru pula. Macam tu je. Nah, itulah. Tapi maknanya salah satu ilmu ni banyak. Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla pertamanya. Yang kedua, makrifah dengan malaikat. Dasar-dasar iman, asal-asal iman itu dia kata ialah makrifah dengan malaikat. Makrifah di mana kenal. Iaitu makrifah dengan alam yang dapat dilihat sebalik alam yang tidak dapat dilihat, iaitu malaikat. Suatu alam yang halus dan termasuk di dalam alam yang gaib yang tidak dapat dikesan oleh panca indera, di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniyahnya. Di antara rukun yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebab itulah disebutkan amanar rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Nah, itu di antaranya. Disebut oleh Allah, semua rasul-rasul beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Nah, disebut dalam amanar rasul itu dalam suratul Baqarah, ya. Jadi salah satu makhluk Allah yang memang wujud, cumanya bukan di alam nyata, ya, yang bukan jenis bentuk jasmani, tetapi wujud dia tu, iaitulah malaikat. Dan di zaman Nabi, malaikat tu di antaranya Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi untuk menyampaikan wahyu. Sebab tu Nabi kita dia tak makan bawang. Bawang tu bawang jeruk ke bawang apa, Nabi tak makan belaka. Sebab apa? Orang tanya waktu dia duduk, dia singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinatul Munawwarah dalam peristiwa Hijratul Rasul. Ya. Sampai di situ, mereka ceritanya dihidang kepada Nabi akan makanan. Satu makanan dijamah oleh Nabi, satu lagi tak disentuh oleh Nabi. Lalu Abu Ayyub bertanya, adakah Rasulullah tidak sudi memakan makanannya yang satu lagi itu? Rasulullah beritahu betul bahawa aku ni, di antara aku ni sentiasa bermunajat dengan Tuhan. Aku sentiasa bercakap dengan malaikat. Aku tidak mahu waktu aku bercakap dengan malaikat, maka malaikat memalingkan mukanya daripadaku, kata Nabi. Sebab bau mulut, bau bawang tadi. Kan? Itu macam tu. Sebab itulah kita bila nak solat, Nabi sebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Kalau bukan kerana susah, payah, kalau bukan kerana susah, nescaya aku akan perintah, wajib maknanya, aku akan wajibkan ke atas umatku bersugi setiap kali nak salat. Satu orang tabligh dia bawa sugi kan, panjang begini tuan-tuan. Nah, kadang-kadang itu lebih had, dia jangan panjang. Nah, sunnah pun dia kena tengok sunnah betul-betul kan. Sunnah tu dia jangan lebih sejengkal. Ya, kita pegang tu maknanya tak terlebih belah sini. Gosok. Nah, jadi nak sebutnya Nabi suruh kita gosok gigi. Nak sebut bagaimana tadi? Nabi ni jenis sentiasa bercakap dengan malaikat. Ya. Nak sebutnya bagaimana malaikat ini wujud, ada kalanya berupa dengan manusia dan benda-benda yang lain. Yang ketiga, makrifah dengan Rasul. Yang ketiga, makrifah dengan Rasul-Rasul, iaitu makrifah dengan Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatnya dan menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta memimpin seluruh makhluk menuju kepada jalan yang hak dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam. Jadi semua Rasul-Rasul menyeru manusia kepada agama Islam, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyeru ke arah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Nabi Isa, ya, menyeru umat dia menyembah Allah, bukan dia suruh sembah dia.
Walaupun orang hari ni Kristian, dia suruh sembah Nabi Isa. Kenapa? Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Walha Uzair itu ditidur, dimatikan oleh Allah 100 tahun. Dihidupkan semula. Dalam Al-Quran menyebut. Kam labista yawman. Kam labistu yawman aw ba'da yawm. Orang tanya dia. Malaikat tanya, mu tidur berapa lama? Aku tidur yawman aw ba'da, 1 hari atau lebih sikitnya. Labistu mi'ata amin. Ya, mu tidur sebenarnya 100 tahun, kata malaikat. Mu tengoklah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Mu tengok kepada makanan kamu, unta kamu dan sebagainya, semua jadi tulang belulang habis. Lamanya kamu tidur, kata Allah kepada Uzair. Lalu dia diangkat menjadi Tuhan oleh kaum dia. Nabi Isa diangkat ke langit, dikatakan disalib. Sebenarnya ni salib itu adalah lelaki Yahudi yang diserupakan oleh Allah menjadi seolah serupa muka dengan Nabi Isa. Lalu Yahudi menyalib orang lain bukan Nabi Isa. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi Allah menyerupakan lelaki itu dengan Nabi Isa, lalu disalib orang lain. Itu dijelas oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan syariat Islam, melaksanakan hukum hudud, kisah, takzir. Walaupun hari ni orang tak nak kepada hudud, kisah, takzir, satu masa turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, lahirnya Imam Mahdi, maka dia membawa syariat Islam. Nah, akan mematahkan salib-salib yang berada di atas muka bumi ini. Itu dalam hadis menyebut, ya. Turunnya Nabi Isa, kata dalam hadis, sebuah hadis, turunnya di Syria, di Jami' Umawi itu, saya pernah tengok masjid tu, panggil Masjid Putih, dekat maqam Nabi Yahya alaihissalam. Siapa yang pergi Syria dia tahulah, ya. Pada di situlah dalam sebuah hadis menyebut, dan kata setengah riwayat, dia akan dimaqamkan di mana tuan-tuan? Sebab di Madinatul Munawwarah itu ada satu ruang. Umar, Abu Bakar, Nabi kita kosong sebelah. Kata setengah riwayat, di situlah dia akan dikebumi, dimaqamkan, meninggal dunia. Ya, dia akan meninggal dunia nanti di Madinatul Munawwarah. Wallahu alam lah, itu setengah riwayat. Itu maknanya kita wajib ma'rifah akan Rasul. Ya, tugas Rasul mengajak manusia ke arah menyembah Allah, mentaati Allah, menjauhi kufur, taghut dan maksiat. Sebab itulah Nabi-Nabi dimusuhi oleh masyarakat. Tuan-tuan, carilah mana ada seorang Nabi tak ada musuh. Ada tak? Nabi Adam dengan Hawa, syaitan musuh dia. Nabi lain pun syaitan juga. Nah, Nabi Nuh, kaum dia. Nabi Lut, kaum dia. Nabi Musa, Bani Israel, kaum dia. Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud. Itulah kata Allah, memang Allah jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Orang yang banyak dosa, orang yang suka melakukan dosa pasti akan memusuhi Nabi. Lepas tu Abu Jahal, Abu Lahab tu kan dia suka buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Lepas tu dia anti kepada Nabi. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, ma'rifah dengan kitab-kitab Allah, iaitu ma'rifah dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya untuk mengetahui di antara perkara-perkara hak dan batil, di antara halal dan haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan yang diwahyukan Allah kepada para Rasul-Rasulnya untuk menyinari alam ini dengan sinaran tauhid. Ya, apakah peranan kitab, tuan-tuan, ya? Adakah untuk kita baca nak ambil fadilat 1 huruf 10 markah saja? Adakah sekadar itu? Ataupun Allah turunkan Quran ini buat amat hantu je? Kalau nak buat amat hantu saja, tuan-tuan, buat amat syaitan, pada ayat kursi 1 cukup dah. Kenapa 6,236 ayat?
Mengambil masa 23 tahun. Quran diturunkan. Memang Allah mampu menurunkan sekaligus kepada Nabi. 30 juzuk kepada Nabi sekaligus boleh. Tetapi supaya Nabi pertamanya dapat membaca, dapat memahami, dapat mengingati dan dapat beramal dengan Quran itu. Nah, jadi kitab Allah Subhanahu Wa Taala ada 104 buah, tuan-tuan. Orang tanya berapa kitab? 104 buah. Bukan 4 buah saja. Cuma 100 tu namanya suhuf, 4 buah tu kitab yang besar. Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Bila turunnya Al-Quran, ternasahlah ke semua kitab yang terdahulu itu. Suhuf dan kitab-kitab, 3 buah kitab itu. 103 buah kitab tu terhapus. Batulah Sayyidina Umar pernah nak menulis akan cerita-cerita orang-orang Yahudi ataupun cerita ahlu kitab. Nak ditulis oleh Sayyidina Umar, lalu dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh tulis Quran saja, jangan tulis hak lain. Itu dimarahi oleh Nabi. Yang kelima, makrifah dengan hari akhirat. Kena kenal apa itu akhirat. Tadi kenal apa itu kitab, peranan kitab, ya, untuk tunjuk manusia. Yang kelima, makrifah dengan hari akhirat. Ini tanda orang beriman. Nak beriman dengan rukun iman ni. Mana kenal apa itu yaumil qiyamah. Wa tu'minu bi yaumil qiyamah. Kamu beriman dengan hari kiamat. Iaitu makrifah kepada hari akhirat, hari kiamat tetap dan pasti berlaku. Tamunya kena beriman dan yakin kiamat akan berlaku. Sebab banyak surah kiamat dalam Quran. Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Waqi'ah, At-Taghabun, Al-Infitar, Al-Ghashiyah, macam-macam. Itu nama kiamat semua tu. Imam Ghazali kata kenapa Allah letakkan nama surah tu, ya, nama surah ni Allah yang letak, bukan Nabi. Ya, Allah yang letakkan nama surah. Lalu Imam Ghazali kata kenapakah Allah menyetakkan nama-nama surah itu banyak, nama kiamat, supaya bila kita orang beriman ni baca, maka dia akan menyebut nama kiamat, dia akan ingat dan dia akan yakin betapa kiamat itu akan berlaku. Kiamat berlaku. Tambah-tambah hari ni banyak dah. Tuan-tuan bukalah dalam buku 40 hadis akhir zaman. Jilid pertama tu. Tuan-tuan cek 1, 2 sampai 40. Dah ada ke belum? Tuan-tuan cek tak? Ke tak cek? Dia cek nombor je. Surat khabar. beli surat khabar, cek nombor, tuan-tuan tak? Tuan-tuan yang jenis hak atas lagi engineer ni, cek nombor jalan. Kan? Jalan ni nombor berapa, cerun ni berapa. Baguslah tu bidang tugas masing-masing. Tapi sekali-sekala kena tengok juga. Nak buka hadis 40 akhir zaman ni dah ada ke belum ni? Orang jahil banyak, orang alim berkurang. Ada ke tak? Ilmu diangkat. Yaqbidul ilma bimautil ulama. Ada tak? Allah angkat ilmu dengan matinya ulama. Ada tak hadis? Orang lelaki kurang, orang perempuan banyak. Sehingga satu masa satu lelaki mengawal 50 orang perempuan. Dah ada ke? Hampir sekarang. Memang banyak. Pada 2, 3, 4 tahun lepas, 15. Satu nisbah 15. Di Selangor, tuan-tuan. Selangor Kuala Lumpur lah kot. Satu masa, satu nisbah 50. Itu hebat. Itulah baru orang lelaki berasa sombong sikit. Berapa? Dia harga mahal, tuan-tuan. Satu nisbah 50. Tetapi waktu itu ujian sangat hebat. Tuan-tuan tengoklah dah. Sampai ramai yang perempuan tengok K-pop mari sini dia pergi. Dia rela kena pegang, kena peluk, kena cium. Dia tak apalah janji. Dipeluk, dicium. Kan? Atas pentah pula tu. Pakai tudung pula tu. Nak pakai tudung. Anak orang Islam lah. Maknanya garanti Melayu tercalar pada waktu itu. Ya, kita tanya kepada orang yang berjuang Melayu, mana Melayu kamu waktu itu? Waktu anak dara kita dipeluk, dicium oleh orang bukan Islam di atas pentah yang besar. Kita orang berjuang Islam, kita menentang. Kita haramkan benda tersebut.
Ya, kalau kita bawa Islam, letakkan Islam di atas, pasti tidak akan benarkan perkara tersebut. Tak akan bagi kebenaran. Ya, itulah tuan-tuan. Tapi itulah ya. Orang, kalau kita beriman dengan hari akhirat, kita tak akan berlaku benda tersebut. Berlaku mana di khalayak ramai. Kalau berlaku bukan di khalayak ramai, curi-curi itu lain. Ini di khalayak ramai. Kan? Bahkan dia kata, dia orang-orang yang sebegitu, dia kata itu adalah suatu kehidupan pada hari ini dah. Jadi tuan-tuan cek dalam 40 hadis akhir zaman tu, saya rasalah, saya tengok-tengok, hampir 99% dah ada. Nah, hampir semua ada. Cumanya buku yang kedua, Iqtarabatis Sa'ah, itu kiamat yang hampir sekali. Imam Mahdi, Dajjal, Dabbatul Ard, ya, dan macam-macam lagi. Itu dalam buku yang kedua. Itu betul-betul kiamat. Alamatul Kubra. Yang buku satu, Alamatul Sughra, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil semua dah ada. Tanda-tanda besar, itu saja yang belum lagi. Dan bakal menyusul lah. Jadi di antara berimannya kita kepada rukun iman ini, kita wajib yakin akan berlakunya hari akhirat. Ya. Dia kata dan pasti berlaku dan mengandungi peristiwa-peristiwa terjadi di saat itu. Seperti bangkit daripada kubur. Ini kiamat kedua lah. Tiupan pertama hancur. Lebur. Ya, tsunami Allah nak tunjuk, banjir di Kelantan pun Allah nak tunjuk kepada kita. Tak ada siapa boleh menyelamatkan manusia kecuali Allah Taala. Tengok tuan-tuan, tak ada siapa boleh selamat. Rumah hanyut, duduk atas bumbung, berdiri atas bumbung sekat ni tuan-tuan. Ada satu kes di kampung Latarek di Kuala Krai. Saya pergi baru ni. Bawa bantuan. Jadi adalah yang sampai satu di pondok tu. Kawan saya punya pondok, dia cerita di situ tentang perkara yang luar biasalah berlaku. Mungkin satu ma'unah, satu pertolongan Allah. Seorang lelaki yang dia mempunyai 3, yang lain semua dah selamat, tinggal dia dengan 3 anak saudara dia. Anak saudara semua anak dara 3-3. Macam mana nak selamat ni? Dia berdiri di atas bumbung rumah dia tu, dia paras hidung airnya. Ya, berzikirlah dia, berselawatlah dia, bertahmidlah dia, baca, mengucap panjang-panjang dia, sebab air memang laju. Saya pergi, air dah surut tu pun laju tuan-tuan. Memang tak boleh berenang. Kalau banjir, waktu air atas bumbung tu macam mana lajunya, wallah alam lah. Kita boleh bayang sudah. Sungai yang besar tu. Ya. Musim biasa orang pergi buat tempat perkelahan di situ. Tapi bila banjir, habis. Jambatan pun runtuh. Jadi dia berdoa. Berapa lama masa? 5 jam tuan-tuan. Dia duduk atas bumbung, berdiri atas bumbung tu. Tunggu penyelamat datang. 5 jam. Tak putus-putus dia mengucap, dia kira kalau Allah ambil nyawa dia pun dia redha lah. Mengucap dia. Panjang-panjang dia mengucap, banyak-banyak dia mengucap, dia berzikir kepada Allah. Tiba-tiba sampai 5 jam datanglah penyelamat. Orang kampung bawa motorbot. Dia pun naik. Naiklah 3-4 beranak tadi, naik. Melalu saja daripada situ, maka air pun terus naik. Tengok. Hikmah, karamah Tuhan bagi kat dia. Zikirnya itu. Allah tak nak bagi dia mati lagi. Kalau tidak, hanyut. Di mana saya jumpa juga satu keluarga yang cucu dia umur setahun lebih. Dia naik atas siling, atas bumbung, air naik lagi. Lalu dia naik atas pokok rambutan, kata dia. Cerita dengan saya sendiri. 4-5-6 beranak dia ni. Dia pun kira lalu yang 6 beradik ada cucu ni. Yang satu, yang last, yang kecil sekali, yang setahun 6 bulan. Dia kata, dia menangis, dia cerita kat saya lah, memanglah cucu hanyut dengan rumah dia sekali. Tak sempat nak selamat tuan-tuan. Cucu pula, cucu yang baru saja boleh bercakap. Orang kata baru boleh bercakap, maknanya baru pandai bercakap. Atuk dia tu cerita dengan saya, menangis tuan-tuan.
Ya, kita semua menangis lah bila dengar cerita dia. Nak cerita bagaimana ya Allah tunjuk tak ada siapa boleh menyelamatkan kita kecuali Allah. Itulah bagaimana kiamat, wallahu alam. Ya, tuan-tuan. Jadi itulah dia. Begitu juga memperoleh balasan pahala ataupun siksa. Mahsyar, siratal mustaqim, syurga dan neraka dan lain-lainnya. Itulah kiamat dan itulah kehidupan yang kekal abadi, tuan-tuan. Ya, wajib kita beriman dan yakin hidup kita hari ini hidup mati itu berpindah alam. Hidup kita lepas hidup sekarang, dulu kita mati dah, tak ada lah. Ditiupkan roh, dihidupkan di atas dunia, mati. Mati sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang menafas sekali mati. Nah, sebab tu Nabi Idris kan, dia komplain. Nah, dia komplain aku dah mati, takkan nak mati pula. Dia dah rasa dah mati, macam mana? Nabi Idris Nabi Isa belum mati lagi, Nabi Idris dah mati dah. Batu dia diletak dalam syurga, tak mati dah dia, mati sekali je. Kalau dia hidup atas dunia pula, mati pula nanti. 2 kali mati jadi. Nah, sebab tu dia tak mati dah, duduk dalam syurga. Ya, dia minta dengan Allah melawat syurga. Wahai Jibril, aku nak rasa mati macam mana? Dia bersahabat dengan malakul maut. Lalu diterima, diperkenankan permintaan dia, dimatikan oleh Allah. Itu dia cerita bagaimana mati itu. Dia seorang yang boleh cerita bagaimana mati. Hak mati dalam kubur sekarang ni, tak balik-balik cerita kita mati macam mana dah. Kan ada orang balik cerita. Tak, Mona Pendi ke tak ada dah. Dia seorang. Itu dia cerita, saya tak nak cerita benda tu. Ya, akhirnya bila habis masa melawat, dia kata aku dah mati, nak tengoklah syurga macam mana. Masuk syurga. Jalan suruh. Mula-mula dia masuk, dia ambil selipar dia tak tepi pintu syurga. Jalan dia. Balik terlupa ambil kasut dalam syurga. Itu dalam riwayat lah. Siapa tengah jalan, ya Jibril, aku tinggal kasut dalam syurga. Nak bagi ambil mula. Dia minta izin dengan Allah Ta'ala masuk. Masuk, ya Jibril, aku tak nak keluar. Marah Jibril. Allah perkenankan. Dia kata minta dengan Tuhan, aku tak nak keluar dari syurga. Nah, akhirnya duduk dalam syurga sampai hari ni dia. Jadi nak sebutnya satu kali mati. Bila hidup ni, mati. Lepas ni, hidup pula tak mati dah. Itulah kematian sekali. Bila hidup pula di akhirat nanti dibangkitkan tu tak mati. Macam mana kena rebus, tak mati. Macam mana kena bakar, tak mati. Macam mana lemas, tak mati. Bayangkan tuan-tuan. Lemah dalam peluh tak mati. Atas dunia ni orang jatuh kapal terbang mati sebab lemah. 2 minit tak sampai mati dah. Akhirat nanti tak mati. Bagaimana tuan-tuan? Nak bernafas tak boleh. Nak apa tak boleh kalau lemah. Dahsyat tak? Itu dahsyatlah. Azabnya bila dibakar tak mati. Dipotong 14 pun tak mati. Macam? Itulah dia kata, ditukar kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul azab. Allah nak azab. Supaya rasa azab. Itulah bagaimana kita boleh bayang sakit tak mati. Atas dunia sakit sikit mati pun. Habis cerita. Bak mati sekali je. Jadi itulah dia makrifah kita dengan hari akhirat, hari pembalasan. Ya? Siratal mustaqim. Bagaimana sirat? Meniti sirat wajib. Wa in minkum illa wariduha. Setiap orang kamu wajib lalu. Nabi pun kata aku pun lalu, takkan kau tak lalu. Di situlah akan dilihat apakah untung atau rugi kita hidup atas dunia. Di situlah adanya untung rugi. Untung lepas masuk surga. Tak untung rugi masuk dalam neraka. Bawah ke neraka. Itu berkaitan dengan keimanan kepada hari akhirat. Termasuklah juga syurga. Itulah disebut, saya sebut dulu kan lepas masa bulan Syawal tu kita sebut hari raya bagi orang beriman tu. Apabila hari raya dia boleh masuk dua-dua belah kaki dia dalam syurga, itulah hari dia merdeka, hari gembira dia. Dia gembira segembira-gembiranya. Nah, lepas segala-galanya. Dan neraka serta neraka. Orang yang tak lepas daripada neraka, maka dia akan merasai hidup yang tidak ada kesudahan penyesalan. Ta'udzubillah.
Orang Melayu pun sebut sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Jadi inilah peluang untuk kita beramal tuan-tuan di atas dunia. Ya? Peluang untuk kita taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, mendukung tinggi perjuangan agama Allah, menolak kebatilan dan kemaksiatan. Ini di atas dunia ni. Bila pergi ke sana tak ada peluang dah. Nak ibadat Tuhan tak suruh dah di sana. Tempat kita menerima balasan aja. Dan lain-lainnya. Yang kena makrifah kepada qada dan takdir, iaitu makrifah kepada hukum Allah dan takdirnya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Dan kesemuanya adalah berjalan sesuai dengan dan selaras dengan kehendak yang dirancangkan oleh Allah, mengikut peraturan-peraturan telah ditetapkan di alam ini. Ini dalam alam ini. Ya, semua berlaku ini adalah perancangan Allah. Tidak ada suatu benda yang berlaku tanpa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini iman iman adalah khusus mempercayai perkara-perkara yang batin yang takluk dengan perbuatan hati, iaitu mempercayai Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, baik qadar baik dan jahat. Dengan sebab itulah apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai seorang Arab Badui bertanya mengenai iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri wa syarri wa bil qadri khair wa syarri." Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasulullah, rasul-rasulnya, hari akhirat dan takdir baik dan jahat. Jawapan Rasulullah SAW ini menghuraikan bahawa iman itu adalah tertakluk di bawah 6 perkara tersebut menjadi rukun iman yang kita sebut tadilah. Dan juga menjadi asas agama Islam. Tidak beriman bagi mereka yang tidak Islam, dan tidak Islam bagi mereka yang tidak beriman. Dua-dua itu saling melengkapi. Tak iman, tak beriman seorang yang tak Islam. Tak Islam orang yang tak beriman. Dengan arti kata lain, iman dan Islam tidak berasingan dan tidak boleh dipisahkan. Di mana iman adalah menjadi syarat sah Islam. Dengan sebab itulah iman tadi terbagi kepada 2 bagi, iaitu iman yang kamil, yang ini sempurna, dan iman yang naqis, iman yang kurang. Firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, kamu belum beriman, janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah saja kami telah Islam. Nah, lagi mana tak beriman betul-betul dengan rukun-rukun iman tadi, maka tidak sebenar-benar iman. Mungkin kita Islam, sembahyang, puasa je. Nah, tak yakin dengan Quran. Boleh mengaku Islam tapi tak beriman. Nah, itu mungkin lagu tu. Tapi tak boleh, mesti lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Wallahu alam. Sekadar itulah dulu pada tengah hari ini. Semua maaf ada salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Dan ada iklan sikit, itu dah di luar sana ada Habatus Sauda, Habashi, daripada Habasyah, Ethiopia. Perahan maknanya pertama lah. Ada 2, dan satu lagi zaitun, minyak zaitun. Ini kedua-duanya makanan sunnah. Dan Nabi pun pesan, letaklah kamu dengan Habatus Sauda. Dan memang saya lihat sendiri, kesan pada kawan saya, dia makan 2 bulan, dia asid dia 600 bacaan, 600 lebih. Dia makan 2 bulan, dia cek doktor dan ditinggal 400 lebih. Sehingga doktor terkejut. Dia ingat makan ubat hospital. Tidak. Dia kata, saya makan Habatus Sauda. Lalu doktor berjanji kepada dia, 3 bulan lagi karatan cek, dia kata. Kalau sekiranya betul normal 200 lebih asid urik awak ni, saya pun nak makan ubat tu, dia kata. Doktor pun percaya dengan. Jadi kita percaya dengan hadis Nabi. Yang satu lagi kasturilah, itu juga di antara haruman yang disukai oleh Nabi. Tidak ada haruman yang lain melainkan al-misk, maknanya kasturi. Bahasa Inggeris panggil mas. Itu pakaian wangi-wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada di luar sana sebagai sumbangan amal jariah lah untuk kerja-kerja dakwah, ya. Habatus Sauda tu untuk hasilnya untuk kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja kebajikan kepada masyarakat Islam di sekitar kita lah, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.